Alright, hi guys, Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel aku. Okay, so hari tu aku ada buat review untuk Redmi Note 11 yang biasa. Kalau belum tengok lagi, boleh tengok tu dulu. This time aku nak review untuk 11S versi S. Dan aku boleh cakap yang Redmi Note 11S ni, dia baiki beberapa kelemahan yang ada pada Redmi Note 11 yang biasa. Beberapa lah, bukan semua kelemahan dia. Okay, so jom kita review Redmi Note 11S. Jom. Okey, pertama sekali aku nak sentuh bab design dia. Design kamera modul dia sebiji macam Redmi Note 11, cuma bezanya adalah dia ada kamera bump yang tinggi sikit. Mungkin dia nak tekankan, nak highlightkan speciality dia lah kamera dia. So dia naikkan sikit lah dia punya kamera bump dia. Dan juga dia ada tulisan 108MP. Jangan risau kalau kamera bump ni takut tercalar ke apa, sebab casing yang dia bagi ni memang dah protect kamera bump dia. Dan warna matte black phone ni sama macam Redmi Note 11 dan jujur aku memang sangat suka lah. Sebab nampak lebih minimalistik dan juga nampak lebih kemas lah pada mata aku. Mungkin korang ada yang lebih suka back panel glass yang glossy, tapi untuk siri kali ni memang korang tak dapat lah. Untuk bahagian depan pula dia gunakan screen punch hole dan potongan dia nampak kemas. Bezel dan dagu pun tak tebal sangat, cukup okey untuk telefon mid-range. Dan lagi satu, siri Redmi Note 11 kali ni semuanya gunakan sisi yang rata, ikut trending zaman sekarang lah. Tapi jujur aku lebih minat yang melengkung sebab bila korang pegang tu rasa lebih selesa. Okey, untuk skrin pula sama sebiji macam Redmi Note 11. Redmi Note 11S ni datang dengan skrin AMOLED saiz 6.43 inci. Lepas aku guna dalam 2 minggu lebih ni, aku boleh cakap yang ini adalah antara tarikan utama telefon ni lah. Warna skrin AMOLED dia memang cun, pekat, sedap mata nak tengok lama-lama. Dia punya viewing angle dan color accuracy pun sangat baik. Dan untuk harga yang ditawarkan, skrin dia boleh kata antara yang tercantik lah yang korang boleh dapat. Kalau korang nak guna bawah cahaya matahari pun bagi aku tak ada masalah dan masih lagi jelas. Dan yang lebih menarik sikit, sekarang dah support refresh rate sampai 90Hz dan dia jadikan telefon ni lebih syok lah nak guna. Sebab pergerakan pada skrin tu nampak lebih smooth, lebih lancar. Dan sama juga macam Redmi Note 11, dia ada 10 second always on display yang ada macam-macam design. Tapi 10 second je lah. Harapnya Xiaomi boleh tambah setting bagi on sepanjang masa. Okey, kelemahan yang ada pada Redmi Note 11 yang 11S ni baiki adalah dia punya kamera dia. Kalau kita tengok pada gambar yang dihasilkan oleh kamera Redmi Note 11 yang biasa, kita boleh nampak lah dia punya kawalan cahaya dia kurang baik dengan gambar yang agak gelap sikit. Dia punya tona warna pun tak begitu cantik sangat. Jadi dengan sensor 108MP yang ada pada Redmi Note 11S ni, korang nampaklah perbezaan antara kedua-dua telefon ni. Gambar Redmi Note 11S ni nampak lebih terang dan jelas dan secara overall nampak lebih hidup. Dan selain daripada tu, aku perasan dia punya color accuracy untuk kamera 108MP ni dia lebih baik. Contohnya warna bunga purple yang ada pada Redmi Note 11S ni lebih dekat dengan realiti lah, lebih dekat dengan apa yang korang tengok kat depan mata ni berbanding Redmi Note 11 yang biasa. Dan kamera 108MP ni juga dia masih lagi dapat maintain gambar yang berkualiti pada tempat yang tutup yang kurang cahaya. Dan untuk gambar waktu malam dengan night mode, kawalan cahaya pun masih lagi baik dan details masih lagi ada. Dan untuk kamera ultra lebar dia, white balance nampak okey dan warna dia tak jauh beza lah dengan warna dari gambar kamera utama dia. Cuma macam biasalah, kamera 8MP ultra lebar, dia punya kawalan cahaya dia dan fokus gambar kamera ultra lebar dia tak begitu baik sangat. Dia macam susah sikit lah nak fokus dengan kamera ultra lebar dia. Okey, untuk bahagian depan pula, kamera selfie 16MP dia, gambar dia not bad, tona warna yang lebih natural, details masih lagi terjaga dan kawalan cahaya pun nampak baik. Okey, selain daripada gambar yang lebih baik, Redmi Note 11S ni juga ada baiki kelemahan video yang ada pada Redmi Note 11. Kejap, aku nak clarify pada video review Redmi Note 11 yang biasa tu. Korang boleh nampak lah dia punya video nampak gegar semacam kan. Tapi sekarang dia dah update, dah ada dia punya stabilization sikit. Tapi dia tak perfect. Okay, berbalik kepada Redmi Note 11S, dari segi resolusi dia masih lagi sama macam Redmi Note 11, dapat rekod 1080p 30 frames per second sahaja. 4K tak boleh, agak kecewa sikit. Tetapi korang boleh nampak lah dia punya kualiti video dia nampak lebih cantik, nampak lebih cerah sikit dan warna dia nampak lebih tepat. Dan lebih penting lagi, dia punya stabilization dia nampak lebih terkawal, lebih stable lah compare kepada Redmi Note 11 yang biasa. Okey, sekarang aku nak cakap pasal prestasi dia. Redmi Note 11S ni dia gunakan chipset MediaTek Helio G96. Dalam 2 minggu aku pakai ni, untuk kegunaan harian media sosial memang dah cukup lancar dan sedap pakai.
tak ada masalah lagging, dan kalau korang nak multitasking pun memang sangat sesuai, lagi-lagi bila phone ni gunakan RAM 8GB. Dan dia ada tambahan virtual RAM ataupun dipanggil memory extension sebanyak 3GB bila diperlukan. Manakala untuk gaming pula, dia boleh letak setting yang sederhana dan cukup okey lah kalau korang casual gamers. Yang menarik, phone ni dia ada cooling system, dia gunakan liquid cool technology, so dia kurang panas sikit lah bila korang main game dan dia tak overheat. Aku dah try main game PUBG dalam sejam lebih sikit, suhu masih lagi maintain dalam 38 ke 39 Celsius dan bagi aku dah cukup okey. Alright, bercakap pasal bateri pula, Redmi Note 11S ni masih lagi kekalkan saiz bateri yang besar, iaitu 5000 mAh. Dengan bateri yang besar macam ni, aku dapat guna dalam 1 hari lebih sikit. Aku perasan kalau kita nak bandingkan bateri performance dengan Redmi Note 11 yang biasa, bateri 11S ni dia cepat turun sikit. Maybe sebab chipset yang digunakan dia kurang power efficient. Chipset dia 12nm, manakala chipset pada Redmi Note 11 tu 6nm. Tapi bagi aku cukup okey lah, dapat tahan dalam 1 hari lebih sikit tu memang dah cukup okey. Dan bateri phone ni juga dia support fast charging yang sama laju, iaitu 33W Pro yang dapat full charge dalam masa 1 jam macam tu. Lebih tepat lagi, inilah. Dan aku suka bab ni, walaupun bateri dia besar, Xiaomi masih lagi kekalkan phone yang nipis 8mm dan berat 179g sahaja. So boleh kata senang nak bawa lah ke mana-mana. Dan sama macam Redmi Note 11, 11S ni gunakan software MIUI 13 atas Android 11. Rupa paras dia lebih kurang sama macam MIUI 12.5 dengan control center yang baru, notification center yang sama, ada app drawer, Google Discover Feed, design yang lebih kurang lah macam MIUI 12.5. Dan aku harap telefon ni dapat software Android 12 tak lama lagi, so that dapat widget yang baru dengan feature-feature yang lebih best. Redmi Note 11S ni masih lagi kekalkan stereo speaker, ada 2 speaker atas bawah yang lebih seimbang. Setakat nak layan cerita Demon Slayer ke Attack on Titan tu memang dah cukup sedap dah, bunyi yang jelas. Tapi aku perasan dia agak flat sikit, so kalau korang nak dengar lagu, especially dengan bass yang kuat tu, aku lebih prefer korang pakai earphone pada bicara audio 3.5mm dia, ataupun guna wireless earphone. Telefon ni juga dia ada haptic feedback yang not bad, okey juga, tapi dia tak sehalus telefon flagship. Jadi itu dah sedikit sebanyak review untuk Redmi Note 11S ni. Aku boleh cakap telefon ni adalah sebuah telefon yang specs dia padu dan boleh kata hampir complete lah sebagai sebuah telefon mid-range tu. Dan ini harga rasmi dia, aku jangka dalam 8 ke 900 lebih macam tu. Kalau ngam harga dia macam tu, aku rasa memang cukup berbaloi untuk korang belilah. Dan kalau korang ada pilihan macam Redmi Note 11 ke, nak up sikit 11S, aku rasa just go for 11S lah, sebab dia banyak fix kelemahan yang ada pada Redmi Note 11. Okey, jadi itu saja. Subscribe to channel Teku, jangan follow aku kat sini, like video ni kalau korang suka. Jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Bye bye, stay safe, hati-hati, stay happy.